mobile. Mobile ni mudah alih ataupun maknanya dia boleh di mana sajalah, dia mudah. Dia bukan macam laptop, bukan macam uh, apa tu PC, dia mobile. Mobile ni maknanya dia boleh bergerak daripada satu tempat ke satu tempat dengan mudah lah. Dia mudah nak alih. Okey, kita hari ni hari ni kita punya kursus ni kita punya adalah untuk pembentangan sebenarnya. Okey, pembentangan jalan cerita juga proses pembangunan projek. Yang ni saya nak ambil masa, mungkin kita akan start pembentangan dalam pukul 3. Sebelum tu saya nak berkongsi sedikit lah dia punya teori macam mana kita nak kita nak sekejap ya. Kita nak membangunkan apps ni. Okey, maksudnya kita kena ada storyboard dia, kita kena ada storyline dia. Okey, kita kena ada proses dia macam mana kita nak dapatkan idea. Benda tu yang kita akan cuba kongsikan pada hari ni. Okey, yang pertama ni adalah video rakaman lah. Okey, video rakaman ni maksudnya setiap apa yang pelajar buat, maknanya proses dia menghasilkan aplikasi ni kena rakam. Okey, rakaman dia tu sekitar 3 hingga 5 minit. Maksudnya kita nak buat ni mungkin lama, sampai sebulan. Jadi kita kena potong-potong lah. Kita potong-potong. Mungkin insyaAllah untuk video rakaman ni kita akan berkongsi pada minggu depan. Minggu depan kita akan berkongsi video macam mana nak hasilkan, kita nak edit video rakaman. Sekarang ni cikgu rakam dulu. Rakam dulu sama ada nak pakai OBS ke, kita nak pakai aplikasi apa. Yang tu saya akan kongsikan dalam grup WhatsApp lepas ni. Banyak lagi software-software, Filmora dan sebagainya, benda tu. Okey. Dan hari ni yang objektif utama kita adalah untuk pembentangan projek dan proses pembangunan projek. Maksudnya kita nak tengok projek-projek yang telah dihasilkan oleh sahabat-sahabat kita lah. Yang kedua adalah, yang ketiga adalah bahan-bahan terkini. Bahan-bahan terkini macam software ke, macam report ke dan sebagainya akan kami masukkan dalam link tu. Okay. Dan yang keempat, minta sertai semua minta semua sertai yang link ni, link untuk ke Telegram. Telegram ni pastikan sertai sebabnya kita nak semua ada dalam tu. Dan mungkin untuk kita akan buat yang untuk ada rakaman seperti Google Meet ni, kita akan buat lebih kurang seminggu ataupun 2 minggu sekali ada kita punya siri tu, dan kita akan buat secara berkala ataupun mengikut keperluan. Dan saya minta siapa-siapa saja tolong post saja apa error ke dan sebagainya, boleh tolong sharekan. Okay, sekejap kita copy link dalam masuk link. Kita copy link tu masuk dalam ni. Okay, tak apa, nanti insyaAllah kita akan sharekan. Saya tak boleh nak share sekarang ni. Okay. Okey, terima kasih Cik Yusri. Okey, ni dia punya kita punya ni lah. Okey, dan untuk pembangunan projek ni, saya pergi dulu sedikit untuk teori. Pembangunan projek ni, peserta perlu membangunkan aplikasi mudah alih ataupun mobile apps dengan menggunakan kaedah yang disarankan lah. Okay, aplikasi harus mengandungi beberapa aspek lah. Yang ni cadangan. Okay, yang ni cadangan. Ni terpulang kepada cikgu. Maaf, tuan ada 2 link tadi. Ya. Link untuk bahan satu dan satu lagi untuk Telegram. Dan kita akan buat yang kursus secara ad hoc ataupun yang memang yang diperlukan, kita akan buat menggunakan voice chat dalam Telegram. Jadi minta yang mana hadir, yang baru hadir hari ni, tolong isi masuk ke dalam Telegram tu. Kita akan buat secara berkala lah benda tu. Okey, saya sambung balik yang tadi. Okay, maksudnya aplikasi harus mengandungi, yang pertama adalah menu utama. Mesti ada menu. Menu ni maksudnya untuk orang tekan, untuk butang dan sebagainya. Benda tu kena ada dalam kita punya apps. Dia bukannya pakai kosong je, sebabnya orang nak pergi dari satu tempat ke satu tempat, satu screen ke satu screen tu, kita kena ada menu utama. Okay, yang tu yang utama sekali.
Yang kedua, ini dia bukan fix bukan semestinya kena 5. Mungkin cikgu nak buat 10, mungkin nak buat 3, mungkin nak buat lebih daripada tu, terpulang. Terpulang kepada konten yang cikgu nak buat dalam pembangunan aplikasi tu. Okay, kemudian adalah aplikasi ni kena interaktif lah. Maksudnya dia ada butang, dia boleh jawab kuis, dia boleh goncang saja. Dia mana interaktif. Satu benda yang interaktif. Okay? Dia interaktif. Dia berinteraksi antara macam mana pengguna. Kalau kita gunakan bahasa istilah dia adalah HCI, Human Computer Interaction. Maksudnya bagaimana manusia ni nak berhubung dengan mobile tu. Maksudnya kalau katalah kita nak pergi ke skrin 2, macam mana manusia ni nak bagi tahu pada mobile apps tu, tolong pergi ke skrin 2, macam mana? Guna butang ke, guna suara ke, skrin 2 contohnya. Ada pun pergi kepada skrin 2. Mungkin juga itu adalah aplikasi yang interaktif. Mungkin juga kalau kita boleh tengok yang guna yang translate, kita hanya bercakap je. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia pun type. Jadi itu adalah salah satu benda-benda yang interaktif. Macam mana manusia nak berhubung dengan komputer tadi. Nak suruh dia buat itu, nak buat ini, jawab kuis, betul ke salah. Jadi macam mana kita nak buat? Itu adalah interaktif. Yang keempat adalah integrasi semua elemen multimedia. Kalau dalam program ODL ataupun open distance learning yang seperti yang Cikgu Azam dan juga Kak Rozaina tadi, saya nampak rakan saya daripada ODL. ODL ni satu program daripada UTM lah. Okay. Maksudnya konsep multimedia ni adalah image, okay. Benda-benda yang ada dalam multimedia, image, gambar, video, audio, itu teks, itu adalah elemen-elemen multimedia. Macam mana cikgu nak gabungkan semua elemen-elemen itu, videonya dengan teksnya, dengan gambarnya, dengan audionya, nak suruh jadi cantik dan terbaik dan nampak pro kita punya projek tu. Seperti yang minggu lepas lah. Jadi daripada biasa saja butang, bila kita masuk saja elemen image ataupun grafik, terus nampak cantik kita punya aplikasi. Okey, seterusnya pembangunan projeknya juga ni adalah secara keseluruhan dia ada kriteria markah dia. Nanti kita akan cuba kongsikan juga yang ni, tapi hari ni saya tak nak detail tu, tapi lebih kepada pembangunan projek ni, pemarkahan adalah berdasarkan 3 faktor Okay, minta maaf, situ ada tulis 4. Okey. Yang pertama adalah teknik dalam menyampaikan isi pembelajaran. Maksudnya cikgu nak buat aplikasi cikgu ni ataupun pelajar ni nak buat berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan subjek ke? Berkaitan dengan pendaftaran ke? Okay, maksudnya teknik dalam menyampaikan isi pembelajaran tu macam mana? Nak menggunakan borang, nak menggunakan video di YouTube dan sebagainya. Okay. Dan yang kedua adalah kreativiti dan keaslian. Maksudnya itu adalah yang kita buat sendiri. Asli, genuine. Bukannya kita pergi ambil orang punya, contohnya dah ada dalam internet tu, kita pergi ubah. Maksudnya itu bukan asli lah. Itu kita dah kira sebagai plagiatnya, sebagai cetak rompak, ciplak, macam-macam lah. Istilah-istilah yang kita boleh berikan. Keaslian ni adalah yang kita buat sendiri. Keaslian. Maksudnya itu memang tak ada di tempat lain tu, tak ada. Memang kita yang hasilkan benda tu. Itu adalah keaslian. Itu kreativiti. Maksudnya dengan susun grafiknya, dengan tu-nya, dengan ni-nya, itu adalah dia punya pemarkahan. Dan yang terakhir adalah aspek teknikal. Aspek teknikal ni maksudnya mungkin cikgu ada button, ada butang home, ada butang keluar, tetapi bila tekan tak function, bila tekan tak jadi. Itu maksudnya dari segi markah terpaksa ditolak.
Maknanya kena pastikan semua butang, semua benda yang ada dalam tu, contohnya kalau cikgu buat markah, kalau cikgu buat apa tu, bukan markah, maksudnya kita kata quiz, bila ada quiz, cikgu nak suruh apa? Ataupun ada adik pelajar nak suruh buat apa? Okey, dia kira berapa markah dia. Dia keluar tak markah tu? Ataupun dia pakai macam tu saja. Jadi itu adalah aspek-aspek teknikal dia. Okey, seterusnya. Okey, ni adalah laporan lah. Ni adalah cadangan juga, tapi kita boleh pelbagaikan. Ini bukan spesifik punya. Ini adalah yang kita akan buat dalam kita punya siri lah. Dan mungkin orang lain buat cara lain. Itu tak ada masalah. Jangan pula kata ini adalah yang betul, ini adalah yang benar. Bukan. Maknanya cara laporan tu terpulang pada kita. Tetapi dalam siri ni, dalam siri apa tu yang anjuran kami ni, kami akan berdasarkan ini dia punya laporan projek tu. Yang pertama mesti ada pengenalan. Maksudnya pengenalan ni apa benda sebenarnya secara keseluruhannya, ringkasannya, pengenalan kita punya projek ni. Dan juga kenapa kita memilih projek ni. Apa masalah dia? Contohnya macam projek saya tu EasyGC contohnya. Kenapa saya buat software tu? Kenapa saya buat aplikasi tu? Sebab cikgu-cikgu susah nak mencari, nak cari bahan, nak cari kena pergi situ, nak pergi sini. Tapi saya jadikan dia tu sebagai center, satu tempat saja. Itu adalah masalah pembelajaran. Masalahnya yang kita hadapi. Contohnya nak buat untuk ERPH. Sebelum ni payah. ERPH ni kena buat macam tu, lepas tu pentadbir nak semok susah. Jadi cikgu hasilkan satu aplikasi ERPH. Dah jadi aplikasi. Lepas tu penyataan masalah. Maknanya penyelesaian untuk masalah pembelajaran tadi. Selepas dah kita buat tu, apa cadangan kita? Macam mana kita nak selesaikan masalah pembelajaran tadi. Kemudian yang keempat adalah objektif lah. Maknanya apa objektif kita? Untuk memudahkan pelajar, untuk memudahkan guru, untuk memudahkan pentadbir. Itu terpulang pada kita nak buat objektif kita. Lepas tu, kandungan dalam aplikasi tu. Maksudnya kandungan lah, maksudnya apa benda yang sebenarnya ada dalam aplikasi tu. Kemudian yang keenam adalah kumpulan sasaran ataupun penonton. Kita nak bagi kat siapa ni? Kepada pelajar, kepada guru, software kita ni, kepada budak prasekolah, kepada budak tahun 1, kepada budak tahun 3. Jadi kena jelas kita nak buat ni untuk siapa, siapa kita punya kumpulan sasaran. Yang ketujuh adalah catat alih. Okey, catat alih ni maksudnya daripada skrin 1 pergi ke skrin 2, kemudian dia pergi ke mana, dia patah balik, itu je lah catat alih. Dan catat alih ni key option. Kalau buat pun tak apa, kalau tak buat pun tak apa. Yang ke-8 adalah pembangunan aplikasi. Maknanya rakaman skrin dengan penjelasan. Maksudnya cikgu ada 4 skrin. 4 skrin. Dan skrin 1 apa benda, skrin 2 apa benda, skrin 3 apa benda, skrin 4 apa benda. Kemudian rujukan dan sumber. Mungkin kalau saya cerita gini agak susah sikit nak nampak. Jadi saya sediakan satu contoh. Okey, saya sediakan satu contoh. Okey, ini adalah contoh ini contoh. Maknanya ada semua. Okey, katakanlah kita pergi kepada pengenalan. Okey, pengenalan ni, okey, maksudnya pengenalan lah. Mobile app ni, apa benda, dia interaktif, jarak jauh dan sebagainya ni. Okey, ni sedikit pengenalan berkaitan dengan aplikasi ni yang kita nak buat. Okey, contohnya untuk yang Google Classroom. Kemudian masalah dia. Masalah dia, setiap kelas buat ni aplikasi ni, apa tu guru boleh memantau kemajuan setiap pelajar dan sebagainya. Okey. Kemudian kita pergi pula kepada penyataan masalah. Penyataan masalah dia. Okey, penyataan dia ni mungkin sebab COVID dan apa tu perubahan gaya pembelajaran
kepada penekanan, maknanya kita nak menyokong bahawanya yang ni kita ni adalah contoh. Yang ni memang agak detail lah. Tapi kita permudahkan lagi, sikit lagi. Yang ni pun kita kena buat. Ni saya nak tunjuk secara keseluruhan. Okay. Dan tak perlu nak detail macam ni. Okay, ni adalah isi kandungan aplikasi. Ya, kita kena pelajar kena buat. Ni. Okay. Ni nampak dia punya ni dulu. Ni saya nak tunjuk dulu contoh. Ini adalah salah satu contoh lah. Dan tak semestinya kita kena buat macam ni. Okey, ni adalah pembangunan aplikasi. Ni saya katakan screen. Maksudnya bila dah siap dah, awak print screen, awak nyatakan apa benda yang ada pada screen awak. Ni contohnya kat sini, contohnya ada 3 butang. Awak kena nyatakan, okey adalah 3 butang dia. Ni bila dah siap. Ni bila dah siap. Ini adalah paparan screen dan penutup. Jadi kita cuba permudahkan, jadi masukkan kat sini saja. Sebabnya pelajar, tajuk projek, negeri dia kat mana, sekolah dia nama apa, nama pasukan, ni yang pertama ni nama guru lah. Nama guru dan 3 orang nama pelajar. Abstrak ni simple-simple je. Maknanya dari segi apa benda projek awak tu, pengenalan dia macam mana. Dan 3 objektif dan potensi dia. Maksudnya potensi dia untuk siapa sebenarnya. Dan keberkesanan projek ni mungkin awak dah buat, dah uji 10 orang bersetuju, 10 orang gembira menggunakan projek awak. Jadi dia simple je. Okay? Daripada yang komplit ni, ini dia punya yang asalnya, daripada sepatutnya kena buat macam ni lah. Sepatutnya. Tetapi alhamdulillah pihak BSTP telah memudahkan buat macam ni ya. Sebabnya ini adalah untuk level tinggi sikit lah. Mungkin awak nak masuk lepas ni ke peringkat yang bila belajar dan sebagainya. Tetapi untuk peringkat kebangsaan ni, ini dulu kita punya ringkasan projek awak. Supayanya bila kita baca saja, kita dah tahu dah apa projek awak, tanpa sebelum kita nak menggunakan application awak tu. Okey. Sebelum kita teruskan ke sesi yang tepat jam pukul 3 petang. Sebelum tu saya nak buka dulu soalan. Boleh di ruangan chat ataupun di ruangan komen pun boleh. Nak open mic pun boleh. Boleh ada nak tanya soalan ke apa ke? Silakan. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, saya Cikgu Saifullah daripada Tarbiat Islamiah Kuala Kajan Tanah Merah. Saya nak tanya, kalau ikut yang saya dimaklumkan, kita punya pembentangan ni sepatutnya pada hari Ahad minggu lepas, betul? Betul. Sekarang ni tarikh barunya sudah ditetapkan atau belum lagi? Okey, dia sebenarnya pembentangan ni sebenarnya bukan untuk kita punya permakahan. Okey. Pembentangan ni hanya untuk kita nak tengok Cikgu Saifullah ni dah tahap mana dah. Sebab saya difahamkan pembentangan tu kepada pegawai JPN, dia suruh siap buat video semua tu, so saya ingat itu dia sebenarnya minta maaf lah, mungkin Cikgu Saifullah tu dapat info yang sedikit itu. Dia sebenarnya kita punya projek ni yang betul-betul kena hantar pada bulan 9, hujung bulan 9. Hujung bulan 9 maksudnya lengkap lah. Yes, betul. Kertas peringkat semua lengkap lah. Ya, jadi kena ada laporan projek, kena ada video, kena ada application tu. Okey. Jadi kena ada 3 benda ni. Berapa hari bulan tadi? Jadi sekarang ni, okey, yang kita kena ada, sekejap saya tunjuk je laporan tu. Video. Okey. Saya cuba buka je. Okey, yang ni cikgu boleh pergi ke sini. Okey, yang atas ni. Link3.ustp Pasimah ni.
Okey, link tadi Okey, lah lepas dekat tu pergi tadi. betul. Lepas tu pergi kepada yang ni, pertandingan inovasi ni. Alright, okey. Okey, klik kat sini, dia akan pergi kepada laman web BSTP. Okey. Yang ni, dia akan pergi kepada BSTP. Ni yang laman web asal dia lah. Dan kita kena hantar ni tarikh lama dan tarikh baru dia. Sekejap saya. Tarikh akhirnya 30 September saya. 30 Yes, okey. Ya, Terima kasih. Seriously. Okey, 30 September yang kita kena hantar. Ada 35 hari ya cikgu. Okey, jadinya hari ni cikgu, untuk dia sebenarnya kita buat step by step. Siri yang pertama itu, Cikgu Saifullah ada hadir tak pada siri yang pertama? Ya, saya hadir. Dan lepas tu PPG Tanah Merah pun ada buat GM sekali lagi untuk khusus untuk Tanah Merah lah. Nak revise balik sebab hari tu macam terlalu dense kan? Betul, terbaik. Okey, maksudnya sekarang ni kita ada ni lah yang Cikgu Saifullah kena hantar. Yang pertama kena ada 3 orang murid lah, 3 orang dan seorang guru. Lepas tu yang kedua, setiap laporan projek wajib. Ni laporan projek wajib juga satu. Lepas tu kena hantar file APK yang ni dan kena hantar video. 3 benda tu. Video tu boleh dalam mana-mana format lah, ikut kreativiti pelajar dan guru. Betul. Yang kena buat tu maksudnya contohnya macam okey, Cikgu Saifullah pakai apa MIT juga. Yes, betul. Okey, kalau katalah pakai MIT, semasa pelajar tu nak buat, contohnya dia nak buat quiz. Macam mana dia nak buat quiz tu? Dia drag ke situ ke, jadi Cikgu Saifullah minta pelajar tu rakam. Okey, maksudnya video ni setelah bukan video apa ni? Video dia buat. Bukan video pembangunan apps lah, tapi video setelah app tu siap. Kan macam mana? Bukan. Video daripada A sampai Z. Oh, pembangunan app termasuk juga pembangunan app. Macam mana pelajar buat app tersebut? Yes. Betul. Maksudnya daripada pelajar tu, daripada create benda ni, lepas tu masukkan benda ni, masukkan screen dan sebagainya. Jadi Cikgu Saifullah gabungkan 3 hingga 5 minit je. Buat gaya cepat pun tak apa. Maknanya lajukan video tu. Okey, faham. Jadi kita nak tengok keaslian lah. Maknanya memang betul-betul budak tu yang buat. Mungkin kalau cikgu boleh tengok yang hari tu saya boleh tunjuk contoh. Cik Yus, ada lagi tak yang video Minecraft tu? Ada depan Mana kan video apa tu? Video Minecraft tu. Apa dia Marziah Jabbar tu. Kena cari juga tu saya. Kena cari juga tu. Okey, tak apa. Nanti kita akan share dalam grup Telegram ya. Okey, tak apa. Okey, alhamdulillah. Jadi cikgu-cikgu boleh tengok dalam sini, dalam ni. Maksudnya ni adalah website rasmi lah. Dan untuk yang Cikgu Saifullah maklumkan tadi, sebenarnya kita hari ni kita bukan nak bentang projek yang siap. Kita hanya nak bentang apa benda yang Cikgu Saifullah nak buat. Okey, sebab saya dimaklumkan bahawa kita kena buat storyboard, kena record video semua tu. Ya, betul. Cikgu Saifullah nak cuba ke? Boleh try? Oh tak, student saya ada sedikit permasalahan, so tak boleh nak ni. Oh, dia tak boleh nak share. Dia nak share lagi. Ataupun mungkin bahan tu ada dengan Cikgu Saifullah ke? Bahan tu ada dengan saya, semuanya itulah. Ataupun mungkin boleh Cikgu Saifullah tunjukkan sikit ke? Okey, tapi saya punya ni tak lengkap lagi sebenarnya. Tak apa. Yang tak lengkap tu kita nak sebenarnya. Sekejap saya share. Tunjuk. Okey, Cikgu Rohani. Saya blur lagi Cikgu. Okey, tak apa Cikgu. Nanti kita, itu ya tujuan asalnya. Tujuan asal kita buat gini supayanya mungkin Cikgu Saifullah dah nampak dah sikit. Jadi orang-orang lain tu yang masih lagi tak nampak akan lebih jelas. Itulah tujuan kita buat ni. Dan ni bukan termasuk dari segi markah yang ni walaupun cikgu bentang ke, tak bentang ke, tetap dia bukan markah lah. Cumanya cikgu dapat bimbingan secara direct lah. Itu je lah. Sekejap Okey, sila tu.
Saya kena buka akaun baru. Sekejap. Setuju. Okey, 30 September. Okey, kita sebenarnya kita lebih kepada bimbingan lah. Okay, kita nak bimbing yang mana yang dah separuh siap, yang baru nak mula, yang baru ada idea. Jadi kita boleh sama-sama bincang. Kita boleh bincang sama-sama. Ya. Mungkin Cikgu Rahani boleh open mic ya. Okey, Cikgu Kimi. Salam, maaf nak tanya, pertandingan inovasi app ni hanya pada pelajar sekolah saja. Betul Cikgu? Pelajar sekolah menengah. Okey, pelajar sekolah menengah KPM saja. Yang swasta tak boleh masuk. Dia hanya untuk pelajar sekolah menengah KPM. Okey, alhamdulillah Cikgu. Okey, sama-sama Cikgu Kimi. Okey, boleh silakan Cikgu Saifullah. Oh, comel saya. Tengok. Oh, hebat. Ya, belum kita. Hebat. Tahniah, tanah merah PPD, tanah merah, tahniah. Terbaik. Okey, boleh open mic ke? Rasanya mic tutup rasanya. Okey, sorry. Dengar tak? Okey, dengar dah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saifullah. Saya daripada SMA Tabiat Islamiah Kuala Kajang, Tanah Merah. Okey, so ini adalah apps yang saya nak bangunkan bersama pelajar saya, tapi hari ini pelajar saya tak dapat bersama saya untuk bentangkan. So saya bagi tak pelajar saya lah nak membentangkan apa yang kami bincangkan. So apps kami ni adalah aplikasi pembelajaran bahasa Inggeris dan dinamakan My Email. Okey. So, apa fungsi My Email ni sebenarnya? My Email ni adalah satu apps di mana kami nak bantu para pelajar, terutamanya para pelajar tingkatan 5, okey, untuk bersedia bagi mereka sebagai satu persediaan kepada mereka untuk paper bahasa Inggeris mereka. Sebabnya dalam SPM format terbaru, okey, pelajar kena buat satu dalam bahagian bahagian pertama, pelajar kena buat informal email. So, apps ni adalah satu alat bantuan lah kepada pelajar untuk buat email tersebut. So ada beberapa perkara yang kami nak letakkan dalam apps kami. Ini adalah skrin satu, paparan utama. Okay, so paparan utama dia ada logo apps ni dan juga dia ada nama kumpulan lah. Ini adalah paparan pertama. Paparan kedua pula kami berfikir nak buat login. Tapi login ni kami masih lagi memerlukan bantuan daripada pihak SCTP dan juga PPD untuk macam mana nak buat. Okay, so ada username dan juga password, lepas tu pelajar login lah. Okey, ini adalah untuk paparan yang kedua. Paparan ketiga pula kita ada pelbagai jenis pilihan untuk pelajar, sama ada dia nak tengok nota ke, dia nak tengok kepada template email ke, nak tengok contoh email ke, ataupun dia nak buat exercise ke, ataupun dia nak send email secara terus kepada cikgu dia. Okey, so ini yang kita ada dalam paparan pilihan. Okey, ini kalau dia tekan dia tekan kepada butang notes tadi, dia keluar inilah contoh dia. Contoh paparan untuk nota. Dan paparan nota ni saya fikir saya nak linkkan kepada Google Drive. Maksudnya pelajar tekan situ, nanti Google Drive tu akan show lah dalam bentuk PDF. Itu untuk nota. Okey, yang lain tak siap lagi. Itu saja yang saya fikir. Dan saya fikir saya nak link juga kepada YouTube, cara nak buat email dan juga link kepada online exercises yang ada di online lah, yang terdapat di atas talian. Itu sahaja daripada saya setakat ni. Okey, alhamdulillah. Sebelum tu kita open mic, kita pakat tepuk tangan semua.
Mantap. Okey, alhamdulillah. Terima kasih pada Cikgu Saiful yang tak apa, boleh share lagi cikgu. Share Boleh share screen lagi. tu. Tak apa. Okey. Boleh share balik ke? Boleh sekejap Okey. Okey. Jadi cikgu boleh nampak cikgu apa maksud storyboard tu. Sekarang ni Cikgu Saifullah dia tak buat lagi. Dia tak buat lagi apa tu application ni, tetapi dia dah tahu dah berapa butang yang dia nak buat, maksudnya berapa screen yang mungkin dia akan buat. Maksudnya contohnya cuba Cikgu Saiful pergi ke yang 3 tu, yang nombor 4 tu. Yang nombor 4 tu atas sikit. Nombor screen nombor 4 slide. Ya. Kalau cikgu tengok ni macam Cikgu Saiful kata, okey dia belum buat lagi username dan password dan sebagainya, tapi dia dah dapat dah gambaran awal. Maksudnya nanti dia akan usahalah macam mana untuk keluarkan username dan password ni. Dan mungkin Cikgu Saiful boleh pergi ke yang nombor 5 tu. Okey, kalau cikgu tengok, Cikgu Saiful dah tahu dah berapa biji, berapa butang yang dia nak buat. 2, 4, 5. 5 butang. Walaupun benda ni tak ada lagi. Betul Cikgu Saiful? Betul, tak ada lagi. Benda ni tak ada lagi. Dia dah tahu dah. Okey, butang yang pertama dia nak pergi kepada bimbingan menulis email. Yang kedua template. Yang ketiga koleksi email. Jadi secara awalnya, gambaran awal mungkin yang ni akan jadi lebih cantik lagi. Mungkin akan jadi 7 ke, 6 ke, 5 ke, itu kita tak tahu. Tapi secara awalnya, secara storyboardnya ataupun idea awal Cikgu Saiful, inilah dia punya application dia. Jadi cikgu-cikgu semua macam mana? Boleh nampak tak apa tu perkongsian daripada Cikgu Saiful hari ni? Okey. Kalau setuju boleh cakap boleh tulis di ruangan komen tu terbaik. Kita pakai tulis belakang di ruangan komen. Terbaik untuk Cikgu Saiful mewakili PPD Tanah Merah. Okey, terima kasih banyak-banyak Cikgu Saiful. Tahniah. Alright. Okay, alhamdulillah. Ni adalah salah satu contoh lah. Okay, terima kasih kita dapat satu contoh dan daripada Cikgu Saiful. Okay, mungkin ada lagi sahabat-sahabat kita yang sudi nak berkongsi. Okay, hari ni tak ada betul, tak ada salah kan? Okay, apa saja yang cikgu buat tak ada betul, tak ada salah. Semua tu adalah bergantung kepada kreativiti cikgu dan juga pelajar. Contohnya macam tadi, bila dah Cikgu Saiful nak macam mana dia nak buat butang tu. Jadi di situlah pelajar dia kena rakam. Kena rakam daripada macam mana dia nak drag tu, macam mana dia nak buat tu, tapi tak perlu nak cerita. Okey, mula-mula kita tarik daripada sini ke sini, daripada sini ke sini, tak perlu. Dia hanya sekadar tunjukkan di skrin. Maknanya memang betul aplikasi ni Cikgu Saiful buat. Walaupun walaupun laju. Mungkin cara dia nak tarik tu laju ke, sebabnya kita kena pakai, sebabnya masa dia 3 hingga 5 minit. Jadi kalau Cikgu Saiful nak tunjuk daripada A sampai Z, mungkin berapa jam tu nak siapkan tu. Jadi kita kompreskan dan Cikgu Saiful akan pilih yang mana yang cantik saja. Maksudnya bukan cantik, yang mana yang Cikgu Saiful rasa ni boleh diketengahkan. Macam mungkin buat butang tu 5, jadi tarik macam mana dia nak insert gambar, macam mana dia nak buat link kan tu. Jadi siaplah. 3 hingga 5 minit. Alhamdulillah. Okay. Baik, tahniah pada Cikgu Saiful dan PPD Tanah Merah. Okay, jadi saya nak minta mungkin boleh 1 ataupun 2 orang lagi yang boleh share idea dia. Sebelum ni sebenarnya perkongsian ni kita mengharapkan lebih 157 orang ni termasuk guru dan juga pelajar mendapat
idea macam mana nak membangunkan application. Sebabnya lepas ni kita akan jumpa dalam 2 minggu lagi. 2 minggu lagi rasanya. Ya 5/9 kita akan jumpa minggu depan tak ada. Kita tak jumpa. Kita akan jumpa 5/9. Okey. 5/9 ni kami mengharapkan cikgu kita akan bagi satu link. Kita akan bagi satu link. Kita nak minta untuk cikgu hantarkan screenshot ke paparan tu untuk tahap mana dah cikgu buat application cikgu. Maknanya aplikasi cikgu ni sudah berada di mana, sebabnya kita nak isu bimbingan dan juga penyelesaian projek. Dan untuk siri yang ketiga tu kita akan masukkan untuk lebih pada untuk buat laporan lah. Okey. Okey, terima kasih sekali lagi. Okey, ada lagi tak cikgu yang sudi nak berkongsi? Maaf nak tanya, rakaman 5 siri ini akan diletak dalam YouTube tak? Sebab nak bagi anak murid lihat. Ya, insyaAllah ya. Ya Cikgu Tan. Kita akan letakkan siri 1 sampai siri 4 ni dalam YouTube. Jadi cikgu hanya pergi ke satu link saja. Okey, satu link. Okey, satu link ni, jadi kat situ dia akan ada rakaman 1, rakaman 2, rakaman 3 dan juga rakaman 4. Kalau untuk direct link, itu adalah rakaman 1 dia untuk YouTube. Terima kasih Cik Yusri. Okey, selain daripada untuk tengok dia punya storyboard tu, okey, saya harap cikgu-cikgu dalam ni dah jelas lah, okey, dengan perkongsian daripada Cikgu Saifullah tadi. Okey, jadi mungkin seterusnya ada tak isu-isu ke ataupun nak bertanya ke, masih lagi kurang jelas ke berkaitan macam mana untuk hasilkan mobile app ni? Boleh open mic ke? Kalau tak nak open mic pun boleh check di ruangan komen. Maaf nak tanya, kalau pakai tankable selain daripada pakai MIT Inventor boleh? Jawapannya boleh cikgu. Cikgu nak pakai tankable ke, cikgu nak pakai MIT ke, cikgu nak pakai AppSheet ke, cikgu nak pakai apa saja asalkan dia tu adalah mobile apps. Macam mana dia nak tahu mobile app ke tak? Yang pertama, cikgu boleh akses melalui telefon cikgu lah. Apa-apa saja, contohnya kalau cikgu buat macam tadi, contohnya kita nak buat login, username dan juga password contohnya. Jadi username dengan password tu dia mesti ada pengkalan data dia. Jadi cikgu mungkin boleh pakai PHP. Mungkin boleh gunakan bahasa PHP dan guna MySQL. Kemudian buat siap-siap dalam hosting dan juga domain, kemudian masukkan dalam MIT Inventor. Combine build dia jadi APK, tu jadi application. Jadi boleh nampaklah idea Cikgu Saiful tu tadi. Okey. Yang kedua, bagaimana nak download? Okey, terima kasih Yusri. Boleh ke murid buat skrin asing-asing kemudian gabung? Kalau boleh, mohon tunjuk cara. Okey, untuk yang ni dia nak buat skrin asing-asing ni, salah satunya nanti saya akan buat tu. Nanti saya akan buat dia punya tutorial. Sama ada cikgu boleh buat dua pilihan lah. Kalau saya paling mudah, cikgu create satu email. Create satu email baru. Email tu dikongsi oleh cikgu dan 3 orang pelajar. Maknanya pakai letak dalam tu terus. Maknanya pelajar ni buat skrin 1 sampai skrin 6. Pelajar ni buat skrin 1 sampai 3. Yang ni buat 4 sampai 5. Ni buat
6 sampai 7. Maknanya semua buat kat situ. Dan cikgu juga sebagai guru boleh memantau. Tengok 1 sampai 3, okey contohnya nama Ahmad dah buat dah. 1 sampai 4 sampai 5 tak bergerak-gerak lagi. Jadi cikgu boleh tanyalah pelajar tu. Jadi cadangan sayanya macam tu. Tapi kalau cikgu nak buat yang untuk gabung tu, insya-Allah nanti saya akan cuba kongsikan. Saya memang boleh. Dalam MIT Inventor. Okey, cikgu apa tu KD. Okey. Boleh cikgu? Okey. Ada lagi tak? Okey, maaf nak tanya macam mana nak letak muzik atau audio dalam apps. Okey. Nak letak muzik ataupun audio Okey, yang ni untuk muzik dengan audio, adakah dia tu sepanjang ataupun dia hanya apabila ditekan butang? Cikgu Fahil. Boleh open mic tak apa? Cikgu boleh open mic lah kalau nak bertanya. Lebih senang lah Ya, boleh. Okey, Cikgu Fahil. Butang. Boleh. Maksudnya pada butang tu, murid okey tak apa. Pada butang tu letakkan dia punya coding. Sekejap kalau mungkin saya boleh tunjuk yang ni. Ni sekejap saya MIT. Yang ni ataupun yang ni nanti ataupun nanti dalam grup Telegram tu, kalau sebabnya kita pun masa pun agak terhad ni, kita pun dalam pukul 4:30 tu kita takut bila jadi ni kita jadi lama lagi. Kita cuba kumpul dulu soalan. Kita kumpul soalan dan kita akan buat satu sesi khas. Contohnya macam adik Fahir kita ni, dia nak buat muzik dan ada audio dalam tu. Jadi kalau boleh hari ni, yang ni semasa sesi kita ni, cikgu tanya dulu semua. Apa-apa soalan, kita akan simpankan soalan tu dan kita akan buat satu sesi. Satu sesi untuk menjawab soalan. Boleh macam tu? Saya rasa dia lagi tersusun lah. Jadi maksudnya kita akan cuba selesaikan. Okey, soalan-soalan. Okey, untuk ni sekejap Setakat ni kalau untuk pixel yang cantik buat 400 lebar dia. 400 pixel lebar dia. Saya cuba kumpulkan soalan. Hari ni kita cuba dapatkan soalan. Lepas ni boleh ke murid buat sesi? Okey, yang ni soalan 1. Apa saya kawan dah copy Copy dah. Terbaik dah. Allah, kemas sungguh aja juga. Okey, terima kasih. Okey, sekejap ni. Boleh ke? Maaf nak tanya macam mana? Okey, yang tadi adik Fahir kita, luahan hati, boleh ke kalau satu kumpulan, satu guru dan 2 pelajar saja? Tak boleh aku. Dia memang kena 3. Walaupun yalah, kalau kita guna istilah dia nak tumpang ke apa ke, kena cari juga 3 pelajar. Dia syarat wajib. 1 kumpulan, 3 pelajar. Kalau contohnya cikgu ada 6 orang pelajar, kena cari 1 lagi orang cikgu, kena cari untuk 3 orang pelajar tadi tu. Cikgu tak boleh satu guru 3 pelajar. 1 guru 6 pelajar, tak boleh. Dia satu guru 3 pelajar. Kalau cikgu nak buat sekolah yang sama juga, ada lagi 3 pelajar juga, buat 1 guru lain, 3 pelajar lain. Boleh Penyertaan sekolah tak ramai. Ya cikgu. Memang cikgu kena usahakan juga cari seorang lagi. Okey, alright. Boleh tak tutorial untuk set up password dengan username? InsyaAllah kita akan cuba buat.
Yang ni kita akan cuba buat untuk setup password ni. Ruzaiman Gaming. Muhammad Ruzaiman. Okey. Terima kasih. Adik kita daripada Tanah Merah 1. Okey, pizza yang terbaik. Okey, 400. Saya dah test dah, memang skrin tu dia jadi cantik sikit. Kalau kita pakai pizza dia 400. Dia tak terlebih lah. Dia cantik sikit. 400. Lepas tu save pun dalam format GIF jangan save dalam JPEG ataupun dalam PNG lah. Kita nak meminimalkan dia punya size dengan kualiti yang baik. Boleh buat format GIF, GIF. Kalau nak letak sepanjang app macam mana ya? Kalau nak letak sepanjang apps macam mana ya? Ini adik kita ni macam mana soalan dia? Saya agak tak faham. Mungkin lagu lah sah. Mungkin muzik ya, audio tadi. Okey, alright. Sambungan dia Okey, alright. Terima kasih Yu. Nanti nama salin dah deh. Ya, beres. Okey, alright, terbaik. Macam mana letak feature vibrate. Okey, yang ni pun nanti juga kita akan buat. Satu lagi feature tu, cikgu goncang. Ada kan, pernah tak yang kita Shopee kan yang kita kocok tu. Kita goncang tu dia pun dia bergetar dan juga dia ada input dia. Itu adalah sensor. Kita boleh buat dalam MIT. Nanti saya akan cuba kongsikan dalam yang bentuk soalan ni lah. Nak tunjuk hari ni takut dia jadi macam jadi panjang sikit. Okey, minta maaf. Okey, hari ni kita cuba dapatkan sebanyak mungkin soalan. Okey, sorry tertinggal nak letak muzik sepanjang app. Okey, tak apa. Nanti kita akan buat. Kita buat muzik bila tekan butang saja dan juga muzik sepanjang app. Kita buat dua tu. Okey, maaf nak tanya, app software apa yang boleh guna untuk design? Contoh design button. Okey. Yang ni mungkin saya boleh jawab terus sikit. Nanti kita akan buat juga sesi tu. Kalau saya pakai Freepik. Okey, yang ni yang mula-mula saya akan download daripada Freepik yang pertama untuk buat button. Pertama download di Freepik. Kemudian yang kedua kita ubah guna Adobe Illustrator. Lepas tu baru pindah ke Adobe Photoshop. Boleh gitu. Kalau saya lah biasa buatnya, kita ambil daripada tu, kita buangkan tulisan pada dia Adobe Illustrator dan kita masukkan dalam Adobe Photoshop, lagi mudah. Okey, yang ni pun kita akan buat insya-Allah. Nanti kita akan buat untuk design button ni. Cuma nak tanya macam mana nak connectkan app tu dengan akaun Google. Nak connectkan akaun app. Maksudnya adakah kita nak mula-mula login ke? Memang nak mula-mula login memang dia kena pakai Gmail. Memang dia kena connect kepada akaun Google. Cikgu Ashraf ke adik Ashraf? Ada, adik kita lah, malu sikit aku. Okey, maaf nak tanya kenapa saya bubuh web viewer tu test kat phone dia jadi macam sekat-sekat video tu. Okey, tak apa. Yang ni pun nanti dalam grup Telegram boleh tak adik Adam buat print screen coding blog tu, blog yang adik Adam pakai. Maknanya print screen, letakkan dalam tu dan tanya soalan. Nanti kita akan tengok sama ada adik Adam pilih coding yang mana. Bukan, pilih blog yang mana. Boleh ya?
Okey, terima kasih. Maaf nak tanya macam mana nak buat button klik untuk download nota. Ya. Dia sama-sama soalan tadi. Kita nak buat tu, kita buat biasa dulu, button biasa, lepas tu kita insert image. Yang tu pun insya-Allah kita akan buat Siri untuk menjawab soalan. Okey, hari ni kita Siri ambil soalan. Okey. Kita cuba habiskanlah dalam pukul 4 ke macam tu. Hari ni. Okey, ada Adam. Ada lagi tak soalan-soalan? Jangan live lagi Kita ambil kehadiran dulu. Okey, masih ramai lagi, 160 orang, alhamdulillah. Ada lagi tak soalan? Kalau tak nak open mic pun boleh tulis. Okey, sama ada cikgu ke, pelajar sendiri pun boleh type je kat situ. Okey, dan untuk lepas ni semua sama ada cikgu ataupun pelajar, kalau nak tanya soalan tu, contohnya buatkan print screen, lepas tu masukkan dalam Telegram. Jadi kita nak tengok blog mana yang pakai. Tapi kalau pakai selain MIT tu, jadi saya kekok sikit lah nak membantu tu. Tengok pada software apa yang cikgu pakai lah. Macam mana nak letak Bluetooth connector dekat app? Okey, Bluetooth connector ni yang ni pun kena nanti kita akan cari juga setakat ni. Dia sebenarnya adik Aaron tu nak buat apa tu Bluetooth tu? Nak connect ke apa tu? Okey. Harap admin dapat alut siri ni YouTube untuk rujukan kembali. InsyaAllah itu. Yang ni kita akan buat lah. Kita akan uploadkan. Macam sebelum ni jugalah. Okay. Dan kita akan jumpa dalam tempoh seminggu lebih lagi mungkin kita akan jumpa 5 hari bulan. Hari Ahad tu insya-Allah lah. Harap tiada aral yang melintang kita. Dan hari Ahad ni, Ahad 5 hari bulan tu kita dah nak tengok Kita dah nak tengok lah kalau boleh mungkin 30 ke ataupun dapat idea macam Cikgu Saifullah tu pun alhamdulillah lah. Maknanya idea awal dulu. Dan untuk buat tu tak apa kita sama-sama buat. Kalau saya tak boleh buat, Cik Yu ada. Semua rakan-rakan pegawai PPD kita pun ada. Tak boleh juga kita ikhtiar lah macam mana pun. Tak ada masalah. Cikgu, macam mana nak letak tempat untuk letak order dan cara nak semak order dari penjual? Yang ni pun dia sama ada kalau kita nak pakai yang betul-betul full kita boleh memanipulasi dia lah. Kita boleh memanipulasi dia. Kita bukan saja, contohnya macam adik Danish ni, dia nak buat tempat letak order makanan. Maksudnya mungkin dalam application dia tu, dalam MIT tu hanya papan butang saja. Tetapi bila pergi butang, dia pergi ke AppSheet ataupun dia pergi ke Google Form. Jadinya benda tu dia macam berkait. Dia boleh tarik daripada Google Form, dia boleh tarik daripada benda-benda lain, masukkan jadi application. Cumanya interface dia tu butang. Gitu. Storyboard ada template. Setakat ni tak ada template cumanya macam tadilah. Nanti cikgu boleh tengok balik yang Cikgu Saifullah share tu. Dia sebenarnya storyboard ni secara ringkas dia, cikgu dah nampak gambaran awal. Berapa butang nak pakai, apa benda yang cikgu nak buat pada skrin 1, apa benda yang cikgu nak buat di skrin 2. Apa benda yang nak buat di skrin 3. Jadi benda-benda tu sebenarnya pada storyboard. Okey, dan Cik Yusri pun ada share tu. Okey, ada share berkaitan dengan template ringkasan projek yang kita buat tadi. Jadi yang saya tunjuk tadi tu maknanya itu saja yang BSTP hendakkan. Ringkas je, sebabnya ini pun adik-adik kita yang akan tuliskan, akan type di bawah bimbingan guru-guru di sekolah masing-masing lah.
Okay, menjawab Adik Danish. Nanti kita akan cuba buat juga Siri ni. Macam mana nak buat jenis button, login ke dan sebagainya. InsyaAllah. Okay, doakan supaya kita dipermudahkan segala urusan dan diberikan ruang masa yang seluas-luasnya lah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, ada lagi tak soalan? Ya, petang Encik. Ya, cikgu. Ya, petang. Saya Cikgu Chin dari Sabah. Okey, jauh cikgu terbaik. Ya, begini. Sebab saya ada satu macam saya macam lebih kepada pembelajaran lah. Nak buat itu logo game bah. Jadi saya ada buat satu slide presentation baru saya buat lah. Jadi boleh share ke? Sorry ya, walaupun saya buat dengan dengan masa yang tak cukup. Tak apa. Itu nak bagi tahu idea lah sebab kalau nak buat bah. Jadi adakah dia dapat dibuat? Jadi cikgu boleh share tak? Boleh. Saya cuba share ya. Okey, terbaik ke. Dia yang pentingnya, yang mahalnya idea tu. Kita nak dapat idea tu. Oh ya tuan, nampakkah yang apa yang okey. Boleh slide show ke? Besar sikit. Slide show ya. Okey, ni salah satu contoh storyboard. Ni. Ya, contoh saya yang screen yang pertama kan. Jadi ialah science logo game. Jadi lepas tu masuk screen kedua ialah pergi pada bab lah. Okey, contoh mungkin saya buat science untuk tingkatan 1. Jadi ada beberapa bab ataupun saya buat science untuk semua tingkatan, mungkin ada tingkatan 1, 2, 3. Jadi saya klik and then masuk ke dalam. Ini contohnya lah, maksudnya ada gambar. Lepas tu yang main ni, jadi dia akan masukkan ke dalam box yang ke dalam. Jadi macam ni contoh gambar air kan. Jadi dia drag daripada box yang bawah ke atas tu, jadi baru boleh pergi soalan yang seterusnya. Jadi ini yang idea saya dengan pelajar saya lah. Okey. Jadi ada boleh dihasilkan. Okey, tak apa cikgu jangan stop lagi. Okey, boleh slide show. Okey. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Chin. Okey, sebab sudi untuk berkongsi dan juga memberi sedikit gambaran lah kepada sahabat-sahabat kita. Okey, secara kasarnya memang bagi saya lah satu game yang memang terbaik lah. Okey, jadi kita nampak biasanya untuk jawab soalan tu biasanya kita susun biasa kan, tapi bila jadi aplikasi dan kena pula dengan grafik multimedia yang cantik, dia terus jadi nampak menyeluh dia punya tu. Okay, walaupun ni adalah gambaran, belum tak ada lagi projek tu, tapi Cikgu Chin dah tahu dah ke mana hala tuju dia tu. Apa benda yang dia nak buat sampai bab 5. Okey, macam yang Cikgu Chin kata tadi. Okey, bila dia drag baru ada butang next. Okey, kalau dalam teori itu dipanggil sebagai teori behavior. Okey, teori behavior, dan memang ada teori itu. Dan maksudnya selagi pelajar tu tak dapat selesaikan, contohnya itu adalah I, contohnya AIR. Pelajar tu buat BTI ke BTR ke, bila dia tekan submit, pelajar tu tak boleh pergi ke next stage. Betul Cikgu Chin? Ya begitu. Itu adalah konsep teori behavior. Dan memang Cikgu Chin dah berjaya lah. Okey, walaupun dah nampak dah dia punya, Cikgu Chin dah tahu dah hala tuju Cikgu Chin tu ke mana. Okey, tahniah. Okey, jom rakan-rakan kita semua bagikan tepukan untuk Cikgu Chin. Open mic. Cuma cikgu sama tanya, adakah boleh dihasilkan tak ya idea tu? Macam mana itu? Maksudnya ada tak tutorial yang saya boleh refer, maksudnya saya boleh rujukkan ataupun akan diajar, jadi boleh direalisasikan. Dia sebenarnya yang Cikgu Chin buat tu memang saya dah buat dah yang semester masa saya belajar tu. Okey. Nanti saya akan bagi je apa dia punya, adalah dia punya coding, ada bukan coding. Saya ni selalu dia sebut coding. Apa dia punya blog.
Okey, okey. Okey, terima kasih. Tahniah Cikgu Chin. Oh, terima kasih Encik. Terima kasih. Okey, alhamdulillah. Okey, jadi hari ni kita dah nampak dah Okey, terima kasih Cikgu Chin satu sebab sudi Okey, sebab sudi untuk berkongsi. Tadi Cikgu Saifullah sudi nak berkongsi supayanya kita lebih nampak, lebih ada idea, lebih apa, kita tahulah hala tuju kita tu ke mana. Macam Cikgu Saifullah, dia nak buat berkaitan dengan email. Okey, macam Cikgu Chin, dia lebih kepada nak buat pembelajaran. Macam mana nak buat tu, dan mungkin fokus dia tu kepada budak darjah 1 ke. Jadi situlah kita dah tahu dah fokus kita tu nak ke arah mana. Okey. Jadi situlah sebenarnya tujuan kita apa hari ni kita sebenarnya kita nak dapatkan gambaran lah macam mana kita nak buat storyboard tu. Okey, alhamdulillah. Ya, terima kasih. Memang terbaik tu. Saya ada permintaan yang bagus tu nampak di chatting tu. Daripada Cikgu Samsul ke? Daripada Silmi Syamsul. Okey. Okey, terima kasih Cikgu Syahir ke. Okey, terima kasih Cik Yus. Cikgu Syahir bagus perkongsian idea Cikgu Chin. Ya, betul. Terbaik. Okey. Maksudnya Cikgu Chin tengok storyboard dia berbeza kan dengan yang Cikgu Saifullah. Tetapi dua-duanya betul dan menarik. Dua-dua sekali betul dan menarik. Itu saja yang saya boleh cakap. Yang Cikgu Chin pun menarik, yang Cikgu Saifullah ni pun semua menarik. Okey. Okey, yang kedua Cikgu Silmi Cikgu Silmi, Assalamualaikum. Saya pelajar universiti. Okey. Jika tidak keberatan, boleh ke kalau saya share berkenaan storyboard pada cikgu-cikgu dan pelajar sekarang mereka saya Allahu Akbar. Alhamdulillah. Silakan. Sahabat kita. Okey, ada ke? Boleh open mic ke? Mungkin boleh membantu adik-adik. Okey, silakan. Encik Silmi Ya, betul. Cik Silmi Syamsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, puan Okey, minta maaf. Tak apa. Okey, Assalamualaikum. Saya Silmi, pelajar universiti dari Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Okey. Cik minta boleh kuatkan suara tak? Boleh. Kurang dengar sikit. Okey. Adik boleh dengar tak? Boleh kalau sikit lagi ke? Sekejap ya. Okey. Ya, alhamdulillah Dengar ke? Okey, alhamdulillah. Silakan. Okey, bismillah. Saya cuba untuk share kepada cikgu-cikgu sekolah dan juga adik-adik pelajar sekolah tentang saya punya storyboard untuk aplikasi, dan juga saya akan share tentang aplikasi yang saya bangunkan melalui software Adobe Animation. Alhamdulillah. Sila. Okey. Okey. Yang ni untuk storyboard bagi saya punya FYP. Ini pada awal sketch, awal draft untuk aplikasi saya letak kat sini macam sini logo, sini nota dan latihan. Sebab kan kami perlu present kepada supervisor FYP, jadi kami perlu ada penerangan dekat sebelah lah. Okey, yang ni kemudian yang kedua, okey. Contoh kalau kita tekan button nota, apa yang keluar? Okey, katakan kat sini dia keluar 4 button lah, adat mufrad. Saya buat tajuk sini adalah aplikasi pembelajaran adat wal maqdud lah untuk pelajar sekolah menengah. Okey, kemudian yang ni untuk latihan. Jadi dekat sini awal sketch saya ada 2 button saja, tapi nanti saya tunjuk saya punya aplikasi yang dah siap dibangunkan. Okey, kemudian kat sini latihan bagi setiap topik adat itu. Kemudian ini adalah contoh halaman nota bagi yang adat mufrad. Macam tadi kan kita tunjuk ada 4 button untuk setiap adat kan. Jadi ni saya tunjuk adat mufrad, kita ada nota untuk nombor 1 dan 2, 3 dan 9. Okey. Kemudian ini adalah halaman latihan di mana button 1 ni adalah nombor. Jadi yang 3 pilihan jawapan ni untuk pelajar jawab sama ada yang betul ataupun yang salah.
Jika jawapan itu betul, maka dia akan tekan warna hijau. Maka jika jawapan itu salah, maka dia akan tekan warna merah. Tapi ini awal draft saya lah untuk storyboard. Dan kemudian yang ni, jika hendak keluar daripada aplikasi tersebut. Jadi dia tanya, hal turidu haqqa furuj? Sama ada na'am tu maksudnya ya, kita nak keluar daripada aplikasi ni, manakala la adalah tidak untuk kita keluar daripada aplikasi ni. Okey, ni untuk contoh storyboard lah yang saya boleh kongsikan. Kemudian kita beralih pada pembangunan aplikasi. Okey, macam tadi saya tunjuk awal draft saya adalah logo, nota dan latihan saja. Tapi bila kita dah bangunkan, kita akan dapat idea baru bila kita nak buat apps tu. Jadi kat sini ada penambahan satu butang lah, iaitu latihan. Okey, contoh sini adalah adat maksud ni adalah logonya. Kemudian ini button yang kita nak keluar daripada aplikasi tu. Sini nota, sini formula untuk tajuk ni dan juga latihan. Okay, kemudian saya tunjuk second page. Okay, second page ni bila kita tekan button nota tu, dia akan keluar ni. Ada info tambahan ni. Minta maaf ni tengah present ke? Cik Ya, sini? betul. Ya, betul. Saya tak nampak lah yang tu. Oh, tak nampak Okey. Ya. Nampak. Oh, sekejap yang ni nampak ke? Okey, baru nampak. Okey, silakan Cik Simi. Saya tak perasan. Okay, saya mula dari awal ya. Yang ni contoh hasil pembangunan aplikasi saya untuk projek tahun akhir. Kalau nampak kat sini Alang Adat Wal Makdud ni adalah logo aplikasi tersebut. Kemudian saya ada 3 butang. Yang mana muhtawiat ni ada butang nota, butang formula dan juga butang latihan. Okey, kemudian saya tunjuk butang untuk nota. Ni butang nota, ada 4 butang. 4 butang bermaksud 4 isi pada topik ni dan juga ada info tambahan. Untuk aplikasi ini saya menggunakan 2 bahasa Melayu dan juga bahasa Arab. Kemudian okey, contoh untuk butang info. Okey, ni adalah butang info untuk yang tadi saya ada butang info kecil tu kan. Okey. Jadi bila kita tekan dia akan keluar info ni. Kemudian kalau kita tekan macam contoh kita tekan nota 1 dan 2, bilangan 1 hingga 10 maaf. Jadi ini adalah butang untuk interface untuk nota tersebut, kaedah 1 dan 2. Ini adalah butang nota lah untuk bahagian nota. Okey. Ini pula untuk bahagian formula. Sebab tadi pada awal sekali kita ada 3 butang utama, nota, formula dan latihan. Jadi ni untuk halaman kepada butang formula tadi. Dan yang terakhir halaman latihan. Halaman latihan, ini adalah halaman latihan. Kita bagi soalan, kita bagi dia punya rajah soalan dan juga 3 pilihan jawapan. Itu sahaja daripada saya. Okey, jangan tutup lagi skrin Okey, jom kita bagi tepukan untuk Cik Silmi kita. Okey, alhamdulillah. Okey, satu ni orang kata produk lah. Okey, satu produk yang Cik Silmi sudi Okay, kita memang amat-amat berbesar hati dan juga berbangga pada hari ini. Tanpa kita sedari okay, kita ada seorang pelajar universiti daripada mana Cik Silmi? Daripada College Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Quiz okay. Quiz. Satu application yang bagi saya cukup menarik lah. Okay. Dan memang macam tadilah. Bukan saja MIT Inventor saja yang boleh menghasilkan application mobile app, tetapi Animate CC Animate ni juga Adobe Animate ni juga boleh menghasilkan satu aplikasi yang cukup menarik. Kalau kita nampak sini, ialah kalau saya ni jadi pensyarah ni memang saya bagi A+ lah pada Cik Silmi ke ataupun dah dapat grade Dah dapat grade ke? Dapat
dapat dah. Dah dapat dah A+ Ya. Ya. Alhamdulillah. Kalau tengok pada dengan grafik, dengan apa, dengan multimedia lah kita kata. Dengan warna dia, dengan tu memang cukup cantik dan alhamdulillah. Dan macam tadi sahabat-sahabat kita juga dapat melihat satu lagi gaya apa tu ataupun template untuk storyboard. Yang pertama tadi kita dah nampak cara Cikgu Saifullah, yang kedua cara Cikgu Chin, dan yang ketiga ni kita boleh nampak daripada Cik Silmi kita dan tengok gaya dia buat storyboard yang kata pada awalnya 2 saja butang dan akhirnya jadi lebih daripada tu. Tapi Cik Silmi dah dapat gambaran awal, maksudnya dia dah tahu apa benda yang dia nak buat. Bukannya masa nak buat tu baru nak fikir. Itu dah jadi panggil sebagai tambahan lah. Okay. Dan sebelum tu saya nak jemput Cik Silmi mungkin boleh berada dalam grup Telegram kita ke ataupun dah ada? Sudah ada dah. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Okay. Semoga Allah hanya mampu membalas lah. Okay, jasa baik Cik Silmi sebab sudi untuk berkongsi pada hari ini. Okay. Terima kasih banyak Cik Silmi. Okay, tahniah. Okay, bangga kuis Selangor ni dapat pelajar yang hebat dan memberi manfaat lah kepada orang lain. Terima kasih Cik Silmi. Saya stop sharing Ya, sila. Terima kasih. Okay, alhamdulillah. Okay, kita dah dapat hari ni 3 storyboard dan juga pembentangan. Mungkin ada lagi sahabat-sahabat kita yang lain ada lagi. Mungkin kita akan, dan soalan tu kalau ada boleh sambung boleh sambung di Telegram. Dan Telegram, dan kita pun ada seorang pelajar pelajar daripada universiti semester berapa Cik Silmi? Saya baru habis latihan industri. Saya dah habis. Industri. Dah grad lah. Sudah. Belum grad lagi. Belum lagi. Okey, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah, insya-Allah. For flat dalam tangan insya-Allah. InsyaAllah. Okey, alhamdulillah. Okay, insya-Allah kita mendoakan supaya dipermudahkanlah segala urusan Cik Silmi kita. Dan hari ni pun dia berkongsi satu benda bagi saya, satu benda yang cukup baik. Okey. Cukup baik dengan pengalaman beliau sebagai seorang pelajar dan telah menghasilkan satu app lah. Okay. Itu adalah salah satu contoh app yang cikgu boleh bangunkan. Mana kita boleh dari segi pembelajaran, kita boleh dari segi apa saja yang cikgu rasa boleh buat perbincangan dengan pelajar-pelajar. Okey, terima kasih banyak. Okey. Sekarang ni kita dah pukul 4. Encik Yus, macam mana Kita minta cikgu ada nak tunjuk dia punya projek dia dulu. Satu dua lagi untuk kita betulkan. Ya. Okey, mungkin ada lagi sebelum kita sambung cerita kita di Telegram lepas ni. Mungkin ada sahabat-sahabat kita lain yang sudi nak berkongsi idea. Kalau tadi kita tengok PPD Tanah Merah, cuba dapatkan PPD Tumpak kalau ada sebab penyertaan dia ramai dekat sini. Ya. Wakil daripada PPD Tumpak. Ada ke PPD Tumpak? Sekarang ni ada 155 ke? Okey, mungkin tu. Okey, ni baru untuk gambaran lah. Maksudnya okey, sama-sama di sini. Okey. Jadi mungkin insya-Allah saya guna Adobe Animate CC 2020. Ya. Salah satu software yang kita boleh guna juga. Kita boleh guna juga untuk membuat application ni. Adobe Animate CC. Saya pun baru belajar juga sebenarnya, tapi buat animasi untuk yang Animate CC. Ya. Okey.
Okay. Okay, Kalau mungkin tak nak PBD tumpak, PBD lain lah. Yang selain mungkin daripada PBD di Kelantan. Ya. mungkin ada PPD mungkin ada daripada sahabat-sahabat kita daripada luar Kelantan. Ada tak yang nak berkongsi ataupun hari ni baru nampak sikit jalan dia tu, dia punya storyboard tu. Jadi lepas ni insya-Allah mungkin 5 hari bulan ni kita dapat ramai lagi kot Encik Yus Okay. Jadi sebelum hari 5 hari bulan ni kita akan keluarkan satu borang. Jadi kita akan minta cikgu-cikgu lah, cikgu-cikgu share print screen je. Okay. Print screen application yang cikgu dah buat. Application yang cikgu bersama pelajar buat lah. Okay. Maksudnya application tu postkan dalam ni. Jadi kita akan cuba bincangkan. Okay. Kalau cikgu ada masalah ke, contohnya macam nak buat login ke, cikgu nak buat butang bagi bunyi ke, apa saja, post saja dalam group tu dan kita akan sama-sama bincangkan. Dan kalau cikgu-cikgu ada guna Adobe Animate CC, kita insya-Allah kita mungkin akan dapat bantuan daripada Cik Silmi Boleh Cik Silmi? InsyaAllah boleh. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Okay. Jadi insya-Allah kita akan cuba bantulah sebaik yang mungkin supayanya kita dapat hasilkan sebelum 30 hari bulan 9 ni. Okay. Kehadiran ada ke Cik Yus? Ya, kawan kopi ya. Okey, right. Okey, saya rasa mungkin tak ada soalan dah. Okey, daripada rakan-rakan kita. Kalau ada soalan boleh sambung dalam grup Telegram kita. Jadi saya dengan itu mengucapkan terima kasih lah. Okay, khususnya kepada Cikgu Saifullah tadi, kepada Cikgu Chin dan juga Cik Silmi kita yang sudi berkongsi bagaimana untuk menghasilkan storyboard, seterusnya menghasilkan satu projek yang lengkap. Okay. Jadi saya dengan itu sebelum tu nak meminta maaf lah. Okay, kalau ada salah dan silap saya tu maksudnya yang baik itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang tak baik itu adalah kelemahan daripada diri saya sendirilah. Okey. Dengan itu saya serah baliklah kepada Encik Yusri untuk meneruskan majlis ini.